Baiklah penonton, tanpa melengahkan masa lagi, ayuh kita menyaksikan perasmian penutupan jelajah Bandar RTM tahun 2024 bersama dengan rakan kita yang bersama di sana, iaitu Munawar Azmi dan juga Lily Khalid. Silakan. Jom. فهم بنا وتنور. Jelajah Ramadan 2024 yang memasuki edisi ke-12 berakhir di Johor Bahru, Johor. Selamat Pagi Malaysia akan bersiaran dari stesen minyak Petron Bandar Sri Alam Masai Johor pada hari Sabtu 30 Mac 2024. Pelbagai pengisian menarik bakal disajikan. Ikuti kami di SPM@Masai melalui saluran berita RTM, TV1 dan aplikasi RTM Klik. Selamat Pagi Malaysia, nadi seri pagi anda. Nampaknya saya kena belajar lebih banyak lagi ni. Kena duduk lama lagi dekat Johor ni sebab saya boleh belajar tarian Zapin. Itu sinonim dengan dekat Johor. Okey, apa pun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani, salam Ramadan buat anda semua. Hari ini kita berlintas langsung dari Petron Bandar Sri Alam Masai Johor. Hari ini saya tak berkesorangan. Saya bersama dengan rakan pengacara saya. Selalu dengar suara kat radio je. Hari ini tampil di kaca televisyen. Baik, Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Saya DJ Lily Khalid hari ini akan menemani Munawar sampai ke penghujung rancangan. Selamat datang ke Johor Darul Takzim ya Munawar. Ya, dah boleh berzapin dah tu. Kena banyak belajar lagi ni. Lagi kata Munawar, kalau duduk dekat Johor ni kena luaskan. Luaskan pengaruhmu. Luaskan kuasamu. Okey. Okey, sepastinya penonton tertanya apakah tujuan kita berada pada hari ini untuk kita berlintas langsung untuk anda, kerana hari ini ada satu acara yang sangat bersejarah, iaitu berkenaan dengan majlis perasmian penutupan jelajah Ramadan 2024 yang memasuki edisi ke-12. Ya, dari Terengganu ya Munawar, dan berakhir di bumi selatan tanah air Johor Darul Takzim. Di sinilah bersiaran langsung dari Petron Bandar Sri Alam Masai Johor Bahru, Johor. Kita nak maklumkan kepada anda untuk jelajah Ramadan 2024 ini, ianya telah mencapai secara keseluruhannya 16 lokasi dan Johor merupakan lokasi terakhir ataupun lokasi penutupnya. Dan suasana pada pagi ini di Petron Bandar Sri Alam Masai ini cukup meriah. Sebab apa? Bukan saja kita menyaksikan ketibaan div-div kehormat kita, antaranya yang berbahagia Datuk Suhaimi Sulaiman, Ketua Pengarah Penyiaran, dan juga kita dapat saksikan kehadiran pengarah penyiaran negeri, termasuk juga penyampai radio daripada 34 stesen dari seluruh negara. Itu tentang skuad
jelajah Ramadan ya. Menjelajah dari utara sampai ke selatan termasuk bumi Sarawak dan juga Sabah ni, kampung awak Munawar. Betul. Inilah yang ingin kita gambarkan kepada anda untuk jelajah Ramadan bagi edisi kali ini. Ianya telah mendapat pengiktirafan Malaysia Book of Record disebabkan oleh penganjuran aktiviti secara keseluruhannya 38 aktiviti di seluruh negara. Alhamdulillah, satu pencapaian yang cukup hebat untuk RTM dan juga untuk seluruh peserta bagi jelajah Ramadan 2024. Ya. Jadi Munawar, kita sebenarnya dalam majlis perasmian penutupan untuk jelajah Ramadan edisi ke-12 bagi tahun 2024, kita nak tahu juga apa yang berlaku di sana tu kan Munawar? Ya, antara acara tumpuan kita adalah untuk kita menantikan ucapan daripada yang berbahagia Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Suhaimi Sulaiman. Jom kita terus saja bersama dengan Kis dan juga Fi Nawawi. 24 stesen radio RTM bergabung semangat bersama seumpama satu suara menemui masyarakat di setiap pelosok kawasan dengan mengadakan pelbagai aktiviti menarik sebenarnya, Sofi. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Munawar dan juga Lily di Selamat Pagi Malaysia. Untuk makluman anda juga, kita sedang bersiaran langsung menerusi saluran TV1 dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia. Baik, untuk itu hadirin yang dimuliakan, tanpa melengahkan masa majlis, dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Datuk Suhaimi Sulaiman, Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia, untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan majlis perasmian penutupan Jelajah Ramadan edisi ke-12 2024. Yang kami alu-alukan Puan Syaliza Muhammad Siddiq, Ketua Perniagaan Runcit Petron Malaysia, banyak sekali membantu ya. Yang juga sentiasa bersama-sama kami Encik Zamri Abu ya, pengasas Nesque Resources Malaysia Sdn Bhd, Saudara Nasaruddin Muttalib ya, Timbalan Ketua Pengarah Penyiaran Strategik, Saudara Saiful Zaman Yusof, Pengarah Program Radio, Saudara Azman Hashim, Pengarah Penyiaran Negeri Johor, Barisan Pengurusan Tertinggi Jabatan Penyiaran Malaysia, pengurus-pengurus stesen radio, tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dihormati sekalian. Ramai betul di stesen Petron di Bandar Seri Alam di Masai Johor ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, setelah 21 hari siri penjelajahan konvoi 10 kenderaan dan 30 kru termasuk penyampai radio gabungan 34 stesen dengan 30 lokasi hentian, akhirnya program Jelajah Ramadan telah tiba ke garisan penamat. Mengangkat tema Satu Suara Radio RTM melambangkan 34 stesen radio RTM bergabung semangat seumpama satu suara mensasarkan lokaliti luar bandar, telah menemui dan menyantuni masyarakat di segenap pelosok kawasan dengan pengisian aktiviti berpaksikan mengimarahkan semangat Ramadan sekaligus mengeratkan hubungan dengan masyarakat setempat. Saya berasa teruja melihat paparan visual siaran berita dengan penglibatan semua pihak semasa gotong royong, memasak dan berbuka bersama-sama dengan pelbagai gaya dan juga ragam. Kami di RTM berharap program Jelajah Ramadan yang menjadi CSR korporat terpanjang di Malaysia dapat menyentuh hati masyarakat melalui komitmen berterusan RTM untuk mendekatkan diri dengan pendengar dan juga penonton. Saya difahamkan pelbagai pihak telah tampil berganding bahu menghulurkan bantuan dan sumbangan kepada seramai 1,500 penerima bantuan sepanjang jelajah ini. Inilah inisiatif RTM menyantuni golongan asnaf, anak yatim, orang tua dan ibu tunggal melalui ziarah kasih sambil menghulurkan bantuan kerana berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Akhir sekali, saya mengambil kesempatan ini merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada rakan strategik iaitu para penaja yang berganding bahu dan tidak lupa skuad Jelajah Ramadan yang telah memberi komitmen padu dan sanggup berkorban meninggalkan keluarga selama 2 minggu ini demi menjayakan misi khas ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala dapat membalas budi baik dan jasa tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Selesai sudah jelajah negara, menguji cekal hati nan wajah.
bertemu bertanya, khabar berita, kongsi rezeki, hidup sejahtera. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini melancarkan perasmian penutupan program Jelajah Ramadan 2024. Terima kasih Yang Berbahagia Dato' atas ucapan perasmian penutup. Diminta untuk terus berada di atas pentas dan majlis dengan sukacitanya menjemput Yang Berusaha Tuan Nasaruddin Abdul Muttalib, Timbalan Ketua Pengarah Penyiaran Strategik, Yang Berusaha Encik Saiful Zaman Yusof, Pengarah Program Radio, dan Yang Berusaha Encik Azman Hashim, Pengarah Penyiaran Johor, untuk bersama-sama Yang Berbahagia Dato' di atas pentas. Dipersilakan juga wakil dari patron yang merupakan penaja utama Jelajah Ramadan edisi ke-12 dijemput Puan Syahliza Muhammad Siddiq, Ketua Dagangan Runcit Petron Malaysia, dan penaja bersama Nesq dijemput Encik Zamri Abu, pengasas Nesq, untuk bersama-sama di atas pentas bagi meraihkan ketibaan skuad Jelajah Ramadan edisi ke-12 2024. Baik, bersama-sama kita saksikan wakil skuad menyerahkan bendera. Dipersilakan Cik Nurul Hidayah, Ketua Cawangan Nesq Johor, untuk menyerahkan bendera kepada Encik Zamri Abu, pengasas Nesq. Ayo sama-sama kita berikan tumpuan. Inilah dia kenderaan yang bersama-sama skuad Jelajah Ramadan bermula 10 hari bulan Mac. Mereka menyusuri seluruh pelosok negara dan hari ini mereka tiba di negeri Johor untuk majlis perasmian penutup Jelajah Ramadan edisi ke-12 2024. Kita akan sama-sama saksikan sebentar saja lagi nanti penyerahan bendera daripada tim ataupun skuad Jelajah Ramadan edisi ke-12 2024. Dipersilakan Cik Nurul Hidayah, Ketua Cawangan Nesq Johor, untuk menyerahkan bendera kepada Encik Zamri Abu, pengasas Nesq. Dan Nesq merupakan penaja bersama Jelajah Ramadan edisi ke-12. Seterusnya, penyerahan bendera Jelajah Ramadan dari Wakil Patron Encik Muhsin Omar kepada Puan Syahliza Muhammad Siddiq. Inilah dia bendera yang telah pun mengembara sejauh 6,992 kilometer. Dan seterusnya dipersilakan Encik Raza Ahmad, Timbalan Pengarah Seksyen Penyelarasan dan Penjadwalan Radio selaku Ketua Skuad Jelajah Ramadan edisi ke-12 untuk menyerahkan bendera kepada Yang Berusaha Encik Azman Hashim, Pengarah Penyiaran Negeri Johor. Bendera ini juga telah mengembara ke segenap pelosok tanah air dengan jarak hampir 7,000 kilometer. Dan apa yang sedang anda saksikan ketika ini, bendera Jelajah Ramadan sedang dibuka dan akan dilipat. Kemudiannya, sama-sama kita saksikan bendera ini akan diserahkan sebentar saja lagi nanti kepada Yang Berbahagia Datuk Suhaimi Sulaiman, Ketua Pengarah Jabatan Penyiaran Malaysia. Sebelum disimpan ke dalam tempat khas dan sebelum ianya juga akan kembali dikeluarkan dan akan kembali dikibarkan pada tahun hadapan dalam siri Jelajah Ramadan edisi ke-13 untuk tahun 2025.
Ramadan edisi ke-12 tahun 2024. Syabas dan tahniah kepada skuad jelajah Ramadan. Majlis juga merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Bahagia Datuk Suhaimi Sulaiman atas cutian menyempurnakan gimmick penutupan rasmi Jelajah Ramadan 2024. Baik, nampak tadi kita dapat lihat kan, bye-bye Jelajah Ramadan dan jumpa lagi 2025 nanti insyaAllah. Panjang umur, ada rezeki kita jumpa lagi nanti ya. Baik, sekarang ini bersama dengan saya di Petron Bandar Seri Alam Masai Johor Bahru Johor. Ada banyak aktiviti di sini ya. Kalau anda dapat saksikan, kita ada anyam ketupat. Selain itu di sana ada kacau dodol dan juga telur pindang. Jadi hari ini macam tadi kita dah lihat sendiri antara bendera yang membawa panji-panji waktu ini dari Jelajah Ramadan ada benderanya. Kemudian Petron kongsikan kegembiraan dan keharmonian bersama Petron Malaysia pun ada juga benderanya. Dan satu lagi penaja bersama Nesquik, pantang letak pasti habis, juga ada benderanya. Baik, hari ini jom kita bersama dengan rakan-rakan saya yang dari tadi dah mula sibuk dah nyam ketupatnya. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, memang orang sini Saya betul bukan orang sini. Ah. Saya orang Indonesia, tapi arwah suami orang sini. Ya. So, tapi dulu saya baru 3 tahun di sini. Saya mendatang ke Sarawak. Nampak. Orang Indonesia tapi datang ke sini dah pandai anyam ketupat dah. Tapi dengar ni, ni ada antara ketupat dah siap Dah. Saya difahamkan ketupat ada macam-macam jenis. Yang ini ketupat bawang, betul ke? Orang buat lontong. Untuk buat lontong dekat Johor itu antara menu wajib bila sarapan pagi ya. Lontong darat, lepas tu kita ada soto pun pakai juga kan. Lontong kering semua ada dan juga lontong basah. Jangan lupa ketupat palas. Apa dia? Ketupat palas pun jangan lupa. Itu penting. Baik, kali ni kita pakai daun kelapa kan? Ya, betul, daun kelapa. Daun kelapa. Tapi kalau untuk ketupat pula kita pakai daun palas. Ya, daun palas dan juga daun kelapa. Ini dikongsikan oleh pakar buat ketupat ni. Akak sendiri dah berapa lama dah buat ketupat ni? Sejak umur berapa? Sejak umur berapa? Sejak saya berumah tangga mesti belajar saya buat. Dulu muda tak pandai. Bila kita dah berumah tangga kena buat. Kena belajar. Dari zaman anak dara? Anak dara lah. Hampir anak dara tu ambil kan. Jadi nak tahu ni dari mana belajar buat ketupat ni? Dari mak ke ataupun dari kawan-kawan? Oh, dari mak. Dari mak Mak memang pakar. Jadi kalau dia dah buat, dia kena turun ke anak. Macam saya belajar dari kawan-kawan. Tapi kalau sekarang saya buat 10 tahun kemudian baru siap. 10 tahun tau. 10 tahun? Ya. Lama boleh jadi juga kan? Lama Tak ada masalah. Baik, yang dekat sana tu jauh pula lah. Cuba tunjuk sikit ketupat masing-masing. Ini kalau buat lomba anyam ketupat ni tak tahulah jadi apa. Yang paling cepat inilah. Tapi tu dah nampak dah rupa tu. Belum lagi. Kita dah nampak ada ketupat persegi. Yang ini ketupat bawang. Ada siapa buat ketupat bentuk lembu ke? Tak ada bentuk lembu. Saya pernah nampak ketupat bentuk lembu tau. Ada yang pandai buat ke? Kalau pandai buat sekejap kita boleh tunjuk. Baik, kita anyam ketupat ni sebenarnya bukan saja waktu perayaan Sekarang ni bukan perayaan pun kita dah ada ketupat. Selain nasi impit lah. Sebenarnya ada beza nasi impit dan ketupat tu kan. Kelainan dia, nikmat dia lain. Betul ke Baik, kalau macam akak lah, kalau bukan perayaan ada tak nak menganyam ketupat ni? Rasanya tak ada lah kot. Kalau setakat dia macam perayaan ya kita buat. Tapi kalau macam biasa-biasa kita yang segera je lah. Beli yang segera, nampak. Tapi ini orang kata hari raya ni kalau nak raya sesuatu yang istimewa. Kita nak ada bau dia, rasa dia punya feel. Vibe tu hari raya tu kena ada. Jadi rumah akak kat mana saya nak datang nanti? Jangan alamak. Sebab dah nak raya kan? Nak raya kan. Tak apalah, boleh dah jangan datang. Ada yang buat ketupat selain ketupat bawang dan ketupat persegi ke? Ini ketupat layang Betul? Ada ketupat layang kan? Dalam masa beberapa minit saja dah siap banyak ketupat ni. Ni kalau masuk pertandingan anyam ketupat ni, siap satu periuk ni. Buka dah boleh makan dah satu periuk lah ketupat dah siap rebus dah. Baik, anyam ketupat nanti kita tengok habis rancangan berapa banyak dapat disiapkan. Dapat tak satu periuk? Kalau dapat satu periuk, alhamdulillah. Hari ini boleh jamu dengan orang. Hari ini juga kita makan buka puasa nantilah. Dugaan pagi-pagi tengok daun ketupat pun dah macam.
Baik, sambil kita anyam ketupat ni, kita nak tahu juga apa yang berlaku di sana tu, sebab dekat sini selain anyam ketupat ada kacau dodol dan juga ada telur pindang. Dengarnya Munawar kat sana tu sibuk berborak pasal telur pindang tu. Betul ke kena rendam ataupun rebus sampai seminggu? Jadi jom kita bersama dengan Munawar. Okey, Lily Khalid, pastinya sekarang ini kita nak gambarkan bagaimana kemeriahan suasana di perkarangan Petron Bandar Sri Alam pada ketika ini. Jadi kepada anda yang menyaksikan kami pada ketika ini, anda boleh datang kalau berkesempatan kan. Sebab banyak sangat aktiviti, kita ada dodol dekat sana. Sekarang ini kita nak berikan tumpuan kepada bagaimana untuk kita menghasilkan ataupun memasak telur pindang. Jadi hari ini saya bersama dengan seorang tamu yang merupakan seorang pengusaha telur pindang, iaitu Encik Muhammad Ali Osman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, mungkin untuk permulaannya kita nak kongsikan kepada seluruh masyarakat Malaysia lah. Terutamanya mungkin ada yang tidak mengetahui berkenaan telur pindang ni. Kita cerita sedikit, kenapa telur pindang ni cukup sinonim dengan masyarakat negeri Johor? Ya, telur pindang ni sebenarnya kalau ikut asal usul dia daripada makanan tradisional Arab, majlis kerja kahwin. Tetapi bila sekarang zaman yang telah moden ni, dia banyak potong jambul, majlis khatam Quran, majlis ni macam-macam apa yang ada majlis, kebanyakan open house pun ada gunakan telur pindang. Macam diwajibkan lah. Diwajibkan. Okey. Kalau dahulu kan telur pindang ini hanya pada waktu-waktu perayaan sahaja. Tapi sekarang ni hari-hari boleh dapat telur pindang. Boleh, insya-Allah. Pasal saya pun sekarang satu minggu saya buat lebih kurang dalam 15 hingga 20,000 biji. Wow, banyak Selalunya permintaan tu daripada mana? Macam kita ni, keuntungan kita dari orang Johor ni pasal Singapura. Kita boleh hantar CIQ. Kita hantar dekat Tuas. Jadi permintaan antara Singapura dengan Johor dia keluar masuk bebas. Jadi kita itu yang sambutan memuaskan. Okey. Okey. Sekarang ni penonton tertanya sekarang ni, apa antara bahan-bahan yang digunakan kalau nak buat telur pindang ni? Sebab kita dah ada bahan kat depan kita ni. Ini kita tunjukkanlah. Ni daun serai. Okey. Ini daun manggis. Ni daun leban. Okey. Ini daun senuduk. Ini daun salam. Ini daun jambu batu. Ini jambu buas. Okey. Nanti saya tunjuk pasal rempah-rempah dia sikit. Okey, nanti kita tunjuk Persoalan utama pasti penonton nak tahu macam manalah telur tu boleh jadi berwarna hitam. Apa yang disebabkan pertama sekali dengan daun manggis dan daun leban. Daun leban ni dia akan menghitamkan telur. Kita tak gunakan kicap. Ada yang gunakan kicap, ada yang tidak. Tetapi kita secara simbolik dia bagus, original lah. Kita gunakan ini daun yang... Baik, kejap lagi kita nak tunjukkan bagaimana cara penghasilannya. Jadi kepada anda kalau nak tahu lebih lanjut lagi-lagi orang yang berada berdekatan dengan Masai ini, boleh datang terus kat sini. Demonstrasi akan diberikan secara terus kepada anda. Tapi sekarang ini kita nak bersama dengan yang berusaha pengarah penyiaran Johor, iaitu Encik Azman Hashim. Kita persilakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Okey, tadi saya dah belajar dah berkenaan telur pindang. Sekarang ni kita nak tahu berkenaan jelajah Ramadan ni kan. Johor menjadi tuan rumah kali ini. Jadi apa perasaan tuan pengarah sendiri? Okey, alhamdulillah saya mewakili warga kerja Johor FM ucapkan ribuan terima kasih kepada pengurusan tertinggi radio Ibu Pejabat kerana telah memilih Johor sebagai lokasi penutup untuk jelajah Ramadan pada tahun 2024 ni. Ini merupakan satu amanah ataupun tanggungjawab yang besar, yang mana kalau kita tengok jelajah Ramadan ni daripada awal, saya tengok kemeriahan dia memang berbezalah daripada tahun-tahun sebelum ni, dan menjadi tanggungjawab Johor FM untuk memastikan bahawa acara penutup ni lebih maksudnya dalam keadaan yang
lebih prestij lah. Maksudnya kita telah melakukan pelbagai program untuk acara penampilan. Seperti semalam kita telah mengadakan majlis buka puasa bersama dengan anak yatim. Itu sinonim lah dengan fusi ataupun matlamat jelajah Ramadan ini untuk menyantuni yang kurang bernasib baik lah. Alhamdulillah, itu misi utamanya jelajah Ramadan untuk menyantuni golongan yang memerlukan. Okey, kalau kita boleh kongsikan, kita nak bagi sedikit gambaran kepada para penonton bagaimana meriahnya suasana di pekarangan Petron Bandar Seri Alam ni. Apa antara aktiviti dan juga apa yang menarik menanti para pengunjung? Okey, yang pertama sekali kita ada 3 orang artis jemputan yang inilah yang akan membuat persembahan, iaitu Adi Wow, Syura dan juga Munif Hijaz. Dan kalau nak melihat mereka dari dekat, boleh datang ke Petron Bandar Seri Alam ni untuk melihat persembahan mereka. Kita juga ada jualan daripada Perubahan Peladang. Jualan murah daripada Perubahan Peladang. Kita juga ada kapus sale, sale raya. Jadi bolehlah yang mana berdekatan dengan penduduk sekitar Masai ini untuk datang ke Petron. InsyaAllah kita akan berada di sini sehingga pukul 1 tengah hari nanti. Sehingga jam 1 tengah hari. Alang-alang kan hari ini dah cuti. Apa tunggu lagi? Banyak aktiviti yang disediakan untuk anda semua. Dan tadi bos ada cakap berkenaan persembahan daripada artis-artis terkenal tanah air kan? Sekarang ni kita nak ajak para penonton semua untuk kita ke pentas utama. Kita nak saksikan persembahan nyanyian daripada Syura dengan lagunya Ramadan Datang. Seterusnya, untuk itu sama-sama kita berikan tepukan kepada Syura. Ramadan datang, alam pun riang, menyambut bulan yang berkah. Umat berdendang, kumandang azan, bertanda hati yang senang. Oh, hati yang gembira. Oh, penuh sukacita. Sebulan kita kan berpuasa, melawan lapar dahaga, kalahkan nafsu, rayuan syaitan, menjadi insan yang takwa. Oh, hati yang gembira. Oh, penuh sukacita. Tarawih dan tadarus, bersujud di tengah malam, bersujud dan berdoa, menyebut asma-Mu Allah, dan tak lupa berzakat, sempurnakan kewajiban, mensucikan jiwa sebagai insan yang fitri.
Baik, tuan-tuan dan puan-puan, berikan tepukan gemuruh untuk Syura. Okey, itu tadi persembahan nyanyian daripada Syura Ramadan Datang. Seperti yang kita war-warkan kepada anda penonton untuk program Jelajah Ramadan edisi ke-12 ini, penaja utamanya adalah Petron dengan tagline-nya kongsikan kegembiraan dengan keharmonian bersama Petron Malaysia. Dan hari ini pun kita bersama dengan seseorang yang istimewa ya, iaitu Puan Syariza Muhammad Siddiq selaku Ketua Perniagaan Runcit Petron Malaysia. Berada pun di Petron sekarang ini. Memang cantik Petron di Bandar Sri Alam Masai Johor Bahru Johor ni. Terima kasih Puan Syariza. Betul. Menyediakan tempat untuk kita bersiaran langsung pada hari ini. Apa yang saya boleh puji pada pagi ini Puan, kalau kita boleh saksikan di sekeliling kita bagaimana usaha pihak Petron ni mengubah lokasi pekarangan Petron ini menjadi seolah suasana kampung. Dan juga kita nak berikan tumpuan seketika ke pentas utama. Difahamkan pada ketika ini sedang berlangsungnya iaitu majlis pemberian sumbangan kepada golongan yang memerlukan, khususnya para asnaf yang telah pun dijemput untuk menghadiri bagi majlis penutupan Jelajah Ramadan 2024 yang disampaikan sendiri oleh Yang Berbahagia Datuk Suhaimi Sulaiman, Ketua Pengarah Penyiaran. Okey, sekarang ini kita nak balik kepada Petron Malaysia. Puan Syariza ya. Betul. Okey, apa antara matlamat Petron sendirilah bila menyertai menjadi rakan kerjasama strategik RTM untuk melakukan kerja-kerja amal seumpama ini dalam Jelajah Ramadan? Objektifnya Puan. Okey, Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Saya berterima kasih, berbesar hati sangat dijemput untuk menyertai SPM pagi ini. Dan sebenarnya objektif kami adalah untuk mengetengahkan lagi slogan kami di bulan Ramadan ni, iaitu berkongsikan kegembiraan dengan keharmonian bersama dengan masyarakat sekeliling dan juga pelanggan-pelanggan kami melalui banyak aktiviti yang dilakukan di bulan Ramadan ni lah. Ya. Itu antara objektifnya lah dan macam Puan sendiri kalau Puan dapat lihat sendiri hari ini majlis perasmian penutupan Jelajah Ramadan untuk edisi ke-12 bagi tahun 2024 ini, apa yang Puan dapat gambarkan suasana di sini supaya mereka yang sedang menonton ni dapat sama-sama hadir ke sini Munawar untuk merasai sendiri betapa meriahnya majlis pagi ini Alhamdulillah, saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada hos stesen kami di Bandar Sri Alam ni, Encik Mohsin, dan juga semua pengusaha-pengusaha stesen di Johor yang dah daripada 1-2 hari itu cuba untuk menyerikan keadaan di sini untuk bekerjasama dengan pihak RTM. Jadi saya berterima kasih dengan semua kerjasama yang telah dilakukan oleh Petron, kaki tangan Petron dan juga pengusaha-pengusaha stesen di sini bersama-sama dengan kaki tangan RTM. Okey, selain turut sama terlibat dengan Jelajah Ramadan 2024 ini, sempena dengan bulan Ramadan dan juga Aidilfitri yang bakal menjelang tiba, apa lagi antara aktiviti ataupun kerja-kerja amal yang dilaksanakan oleh Petron? Okey, yang penting sekali kita dah 21 hari hari ini selepas kita menjelajah seluruh negara, dan dalam masa 21 hari itu kami telah dapat menghulurkan bantuan kepada tak kurang daripada 25,000 individu di keliling negara di 17 lokasi yang kami sertai bersama-sama dengan 800, lebih kurang 800 peniaga-peniaga kami ataupun pengusaha-pengusaha stesen kami dengan staf-staf dia sekali. So a big do untuk kami, dan kami mengucapkan terima kasih kepada yang terlibat dengan semua aktiviti-aktiviti yang telah dilakukan lah. Memang sesuai dengan tagline-nya Munawar, kongsikan kegembiraan dan keharmonian bersama Petron Malaysia. Kalau Puan nak tahu, Munawar pun memang suka fasiliti kat sini. Alhamdulillah. Dia asyik keluar masuk tandas je. Sebab cantik katanya Munawar. Sebab apa yang kita boleh gambarkan kepada anda, kenapa anda perlu pilih untuk menjadikan Petron sebagai satu pilihan utama anda, sebab salah satunya bukan saja kita boleh mengisi minyak, selain itu kita boleh menikmati keperluan asas yang ada dekat sini lah, seperti suraunya sangat selesa
Malaysia sangat bersih. Tandasnya pun sama. Bersih. Wangi. Itu yang paling penting. Ya, saya ingin mengingatkan bahawa kami di Petron sangat dikenal pasti, apart from the toilet dan juga surau. Kami memang dikenal pasti di seluruh negara, di mana kami adalah tempat kita panggil lokasi selamat. Di bawah naungan program GTSP dengan PDRM, di mana jika ada berlaku apa-apa kecemasan, siapa-siapa pun boleh datang ke Petron, dan semua kaki tangan di Petron telah dilatih untuk menghadapi sistem kecemasan. Ini adalah satu barisan yang pertama lah yang akan menolong semasa kecemasan dan juga menghubungi pihak-pihak yang tertentu. Jadi ini adalah satu program yang memang kita lakukan dan kita latih semua kaki tangan Petron di seluruh negara. Ya, itu antara kerjasama yang diberikan kepada kita semua sebagai penduduk di Malaysia dan negeri Johor khususnya lah. Kalau kita lihat dekorasi hari ini pun cukup cantik lah Puan. Kita dapat ayam ketupat. Munawar dapat buat apa tadi? Telur pindang. Saya sempat tengok dodol dekat sana. Dan di belakang kita sekarang ni ada ayam hidup tau. Supaya dah terlepas ayam tu. Kita risau kita yang kena kejar nanti. Okey. Sekarang ni kita nak bagi ruang kepada Puan lah. Mungkin ada sikit kata-kata ucapan sempena dengan bulan Ramadan dan juga Hari Raya yang bakal menjelang tiba kelak kepada para penonton kita. Saya ingin mengucapkan tinggi-tinggi terima kasih kepada semua sukarelawan daripada Petron yang telah membantu dalam 21 hari ini, termasuk pengusaha-pengusaha stesen dan staf-staf atau kaki tangan mereka di stesen seluruh negara. Saya sangat bangga. We have a fantastic team ya di Petron, dan yang penting juga adalah pengedar-pengedar gasol yang turut serta di buat bubur lambuk ya di banyak kawasan. Dan juga yang penting ialah dengan semua kaki tangan RTM yang berada bukan je hari ini tapi di semua lokasi, 17 lokasi yang kami sertai. So, alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak atas kerjasama yang sangat tinggi. Saya sangat banggalah. Saya pun rasa terharu bila buat dekat macam tu kan, sebab kita memang banyak aktiviti kan Munawar, menyantuni anak yatim, singgah sahur lagi, masak gotong royong, masak bubur lambuk tu, masya-Allah, bersama dengan Petron sendiri kan. Memang antara aktiviti yang tak akan dilupakan lah untuk jenazah Ramadan kali. Saya juga nak ambil kesempatan untuk mengucapkan selamat hari raya yang akan tiba kelak kepada semua masyarakat dan juga yang beragama Islam di luar sana. Selamat hari raya dari saya, wakil Petron, dan mintanya supaya perjalanan adalah selamat untuk semua yang akan balik ke kampung ataupun dalam perjalanan hari raya. Kami ada majlis pelancaran keselamatan jalan raya dengan JPJ pada April 4 hari bulan di 3 stesen. Stesen utama ialah di Petron Safari di Ceras, dan yang penting sekali ialah kami memang menitik beratkan keselamatan lah. Jadi yang penting ialah plankan ataupun rancang perjalanan anda untuk hari raya nanti, dan jangan lupa untuk berhenti dekat stesen Petron jika penat ke, letih ke, ataupun nak pakai tandas yang bersih, datanglah ke Petron. Nak tumpang solat, anda boleh singgah ke Petron di seluruh negara. Pastinya akan memberikan kenyamanan dan juga keselesaan kepada anda sebelum sampai ke destinasi iaitu kampung halaman. Terima kasih kita ucapkan kepada Petron, bukan saja menjadi penaja utama tapi juga turut terlibat serta dalam menjalankan kerja-kerja amal menyantuni golongan yang memerlukan di seluruh negara. Terima kasih kita ucapkan kepada Puan Syaliza Mawar Siddiq ketua perniagaan runcit Petron. Tagline dia, kita belanja lagi. Sama kita ingat, iaitu kongsikan kegembiraan dengan keharmonian bersama Petron Malaysia. Terima kasih Petron, dan sekarang ini kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini masih lagi lintas langsung dari Petron Bandar Sri Alam Masai Johor. Jangan ke mana-mana. Kita patut jadi negara sihat. Kerana Islam itu menekankan keperluan menjaga kesihatan. Kami Malaysia nombor 1 dari segi penyakit kerana menelan, menghirup gula berlebihan.
kita perlu lihat bukan hanya gula putih kita ambil ni, tapi kita perlu lihat gula-gula yang tersembunyi. Contohnya kalau kita ambil makanan-makanan bertin, dalam tu dah ada gula dah. Kita ambil pula sos cili, sos tomato dan sebagainya, dalam tu pun dah ada gula. Kita pergi pula dekat kedai nasi kandar, bahkan pula yang berkuah-kuah semua kan, dalam tu pun dah ada gula tambahan. Sebulan saya ingat kalau 2 bulan 1 paket. Gula untuk pagi lah sarapan masa buat air. Petang kita kena masak. Pengambilan gula kita kawal dengan mengurangkan dalam kandungan minuman. Ajar untuk minum minuman yang manis, maka dia akan menjadi kebiasaan kehidupan je lah. Tapi kalau daripada awal kita untuk minum minuman yang tak manis, okeylah, tak ada masalah. Lagi berada di Petron Bandar Seri Alam Masai Johor untuk kita kongsikan berkenaan dengan aktiviti-aktiviti yang menarik yang diaturkan di sekitar perkarangan Petron pada hari ini. Dan sekarang ini sebelum kita nak berbicara lebih lanjut berkenaan jelajah Ramadan, kita saksikan persembahan di pentas utama iaitu persembahan daripada Munif Hijaz. Wow, silakan. Mulia bulan Rahman dan bulan berkat, bulan kebajikan, pahala berganda, bulan keampunan, doa diterima, bulan keampunan, doa diterima, bulan Ramadan, Quran diturunkan untuk panduan hidup manusia. Di dalamnya ada Lailatul Qadar, kebaikan dibuat lebih baik 1000 bulan. Bulan Ramadan, pintu neraka ditutup, mereka yang diazab kubur direhatkan. Iblis dan syaitan kakinya dirantai sebagai memuliakan. Berlumba-lumbalah mencari keredaan, puasa di siangnya menghidupkan malam. Banyakkanlah doa, lebihkan sedekah, kawallah diri daripada dosa-dosa. Banyakkanlah doa, lebihkan sedekah, kawallah diri daripada dosa-dosa. Beriktikaflah di 10 akhir Ramadan, jika ada peluang masa pun ada, kerana ia sunat yang digalakkan. Rasulullah tidak pernah meninggalkan, kerana ia sunat yang digalakkan. Rasulullah tidak pernah meninggalkan. Ramadan, 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 bulan Rahman, bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan Rahman dan bulan
Okey, itu tadi persembahan daripada Munif Hijaz dan antara lagu popular bulan Ramadan. Antara lagu popular bulan Ramadan Dan sekarang ini kita sangat berbesar hati sebenarnya sebab apa? Kita bersama dengan pengarah program radio Jabatan Penyiaran Malaysia iaitu Encik Saiful Zaman Yusof bersama kita pada pagi ini untuk berbicara berkenaan program Jelajah Ramadan 2024. Jadi ni Encik Pus bersama dengan kita. Ini kalau kita lihat antara bos yang sangat bergiat aktif di media sosial yang Munawar. Dia jaga-jaga tahu. Macam ini kalau konti, bos akan check. Dia akan periksa kita punya Facebook live. Kita akan tengok Saiful Zaman is watching. Tahu-tahu keluar stiker dekat situ. Betul bos Itu hobi saya. Dia belum lagi akaun yang nama lain. Ada lagi. Wow. Jaga-jaga. Hati-hati. Okey, kita nak bercerita berkenaan Jelajah Ramadan kali ini dan sepastinya kita nak tanya kepada terlebih dahululah apa pandangan Cik sendiri berkenaan dengan pencapaian Jelajah Ramadan 2024 ini. Kabarnya mendapat penyertahan Malaysian Book of Record. Okey, Assalamualaikum dan juga salam Malaysia Madani. Yang pertama, kami nak mengucapkan setinggi penghargaan kepada para pendengar yang menonton, yang mengikuti Jelajah Ramadan 2024 pada tahun ini. Setakat semalam, data kita menunjukkan pencapaian menerusi media sosial saja sebanyak 14.5 juta. Belum kita kira untuk yang penutup. Dan kemudian pencapaian kita keseluruhan menerusi media sosial saja tanpa kita tak kira ATM klik, tak kira terrestrial. Kita memang nak tengok menggunakan media baru, media sosial berbanding pada bulan Januari sebanyak 24 juta. Kemudian kita naik ke 35 juta pada bulan Februari lalu dan kiraan tidak rasmi semalam sebab kita kena kira sampai hujung bulan betul-betul lah. Kita dah mencatatkan 43 something ke arah 44 juta. Maknanya ada 14 juta tu ialah peningkatan menerusi Jelajah Ramadan. Jadi tinggi terima kasih kepada semua pendengar, penonton yang mengikuti Jelajah Ramadan RTM dan menjadikan RTM teman setia anda di mana juga anda berada. Ya, itu yang terbaik sebenarnya. Bila mana kita duduk di Petron sekarang ni bos dan Petron juga selaku penaja utama kan. Kami di Johor pun macam terkejut juga. Wow, Johor jadi destinasi terakhir ni Munawar untuk Jelajah Ramadan edisi ke-12 tahun 2024 Mungkin bos ada alasan tersendiri kenapa Bumi Selatan menjadi destinasi terakhir bos? Terima kasih kepada penaja kita, Petron dan juga Nescue kerana bersama dengan kita dari kita bermula di Terengganu sehinggalah kita ke selatan ini. Dan ini kali pertama kita mendapat penajaan bersama antara pihak korporat dan juga kerajaan iaitu RTM. Jadi kita memang amat berbesar hati dan kita mungkin akan meneruskan kerjasama ini yang setinggi boleh untuk kita menyebarluaskan kepada rakyat, masyarakat juga pendengar tentang bulan Ramadan itu sendiri. Kita memang melihat dari segi program itu ialah Jelajah Ramadan. Tetapi secara tidak langsung jika kita kurang memahami ialah kita membawa bulan Ramadan itu kepada setiap lapisan masyarakat. Kita tidak perasan. Sebenarnya Jelajah Ramadan ini ialah untuk menyentuh pelbagai lapisan masyarakat. Dari lokasi yang kita bermula, dari Terengganu, kita naik ke utara, kita turun ke pertengahan dan Sabah dan juga Sarawak bermula, kita turun sampai ke Johor. Dan kenapa kita letakkan Johor? Yang pertama, dekat Tanjung Piai itu tanah tunjung di Asia Tenggara. Dan kemudian kita nak melahirkan rasa gembira kita kerana dalam masa yang sama yang di-Pertuan Agong kita Sultan ialah yang telah menjadi agung pada tahun ini dan kita berbangga dan kita meletakkan supaya Jelajah Ramadan penutupnya di Johor Darul Takzim. Dari kenderaan darat sampai ke udara Munawar sampai ke Kampung Munawar ni bos. Sampai Sabah ke Sarawak. Sebab itulah perjalanannya jauh mengambil masa dalam lebih kurang 20-21 hari bos. Betul. Dan sepastinya bos, kita nak gambarkan juga kepada penonton semua Jelajah Ramadan untuk edisi ke-12 ini apa kelainan yang dibawa berbanding dengan tahun-tahun yang sebelumnya.
secara jelas kita memang memegang konsep Malaysia Madani oleh Perdana Menteri kita. Kita tidak sekadar berada di masjid ataupun surau, tetapi kita nak berada di halayak. Jadi jenama Jelajah Ramadan bersama dengan patron dan juga NESCU itu sendiri dan juga membawa bulan Ramadan itu sendiri untuk ke setiap peringkat masyarakat, kaum, agama, bangsa, daripada kanak-kanak hinggalah yang ke senior. Jadi itu kelainannya. Kita nakkan bila kita pergi singgah di stesen Petron, jadi pelbagai kaum akan berada di situ. Tidaklah kita hanya terhad hanya di masjid ataupun di surau. Memang kita perlu mengimarahkan, tetapi dalam masa sama kita nak semua itu berkumpul dan kita memegang konsep Malaysia Madani. Maknanya kepelbagaian itu ke dalam keterangkuman. Wow. Itu yang menariknya lah bila cerita pasal Jelajah Ramadan tadi kan Cik Pus waktu kita mula tadi kita dah berzapin dengan Munawar tau. Sebab Cik Pus pun dah pilih destinasi terakhir Johor kan. Nanti Cik Pus pun kena berzapin jugalah. Mana tahu lagi power ni kan. Kita tak tahu kan. Saya kena berguru dengan Cik Pus. Betul. Saya orang Johor pun kena berguru juga dengan Cik Pus. Setahu saya lah Zapin ni ada 11 jenis. Itu kalau mengikut rakan saya Siso dulu kan. Siapa? Dia Zapin ni kena faham dia ada 11 jenis. Fahamkan yang 11 jenis tu okey. Dia bukan sekadar berada di Johor tetapi hingga ke Sarawak. Jenis Zapin tu ada. Dia ada pelbagai jenis. Itu yang menariknya kan Munawar bila kita jelajah Ramadan kita pergi ke rata-rata negeri kita belajar budaya di sana dari segi logatnya, makanannya kan mungkin ada bahasanya kita tiba-tiba dapat belajar benda baru kan. Itu yang menariknya lah Itu salah satu tujuan jelajah Ramadan inilah untuk mengetengahkan keunikan kebudayaan di setiap lokasi. Okey, bos, dalam ruang masa yang ada ini mungkin ada sikit kata-kata yang ingin disampaikan ataupun ialah untuk perancangan bagi jelajah Ramadan edisi yang ke-13 kelak. Pastinya ini merupakan program tonggak untuk program radio. Apa antara perancangan yang mungkin telah dirangka? Setinggi terima kasih kepada setiap orang kaki tangan RTM, terutamanya radio yang telah berkorban masa, tenaga, meninggalkan keluarga untuk menjayakan jelajah Ramadan ini sebagai kita berdakwah sebenarnya kalau kita lihat. Jadi yang diketuai oleh Seksyen Pengerasan dan juga Promosi Radio di bawah ketua delegasinya Cik Razak yang mengepalai kita punya jelajah bersama dengan stesen-stesen radio negeri sebab kita ada 34 stesen, satu suara. Jadi kita membawakan satu suara itu dalam jelajah Ramadan ini. Dan inilah kali pertamanya kita selaras dan kita pusatkan balik. Muafakat membawa berkat. Jadi dia tidak lagi negeri itu, negeri ini tak. Jelajah Ramadan ialah 34 stesen satu suara dan satu suara untuk jelajah Ramadan RTM. Untuk tahun depan kita akan lakukan postmortem. Kita nak lihat yang mana mungkin ada lubang sana, lubang sini, tergelincir sana, tergelincir sini. Jadi kita akan perbaiki untuk kita perkukuh dan kita dapat sebarluaskan yang sebenar di mana yang kita mungkin tertinggal pada tahun ini. Jadi kita harapkan para penonton jelajah Ramadan kekal dan akan bersama dengan kami pada tahun hadapan kelak. InsyaAllah. Semestinya kita sentiasa menyokong apa saja yang RTM lakukan, bos. Pasti setiap kali bulan Ramadan menjelang tiba, program Jelajah Ramadan adalah satu program yang dinanti-nantikan oleh seluruh masyarakat Malaysia sebagai program tunggak bagi program radio RTM. Dan sepasti kita ucapkan terima kasih kepada Encik Saiful Zaman Yusof, pengarah program radio Jabatan Penyiaran Malaysia. Terima kasih, bos. Selamat maju jaya kita ucapkan dan tahniah kita ucapkan sekali lagi. Dan sekarang ini, bos, semula dengan majlis perasmian penutupan Jelajah Ramadan 2024 ini, kita nak saksikan rangkuman secara keseluruhannya perjalanan Jelajah Ramadan dari Terengganu ke seluruh negara sehingga berakhirnya di negeri Johor. Mari kita saksikan.
Baik, kalau tadi kita dapat tengok di kampung Petron, Johor kan. Dan sekarang ini kita berada di Petron, Bandar Seri Alam, Johor Bahru, Johor. Tadi sibuk anyam ketupat, kacau dodol, ada pula telur pindang kan. Seronok. Tinggal nak usi ayam je belum. Nanti kita nak usi ayam pula. Jadi hari ini kita beralih ke sini pula. Tadi di belah sana, belah belakang sikit dekat dengan taman-taman di Petron ni kan. Hari ini kita beralih ke kawasan untuk pam minyak ni. Ada satu ruangan dekat sini. Ada jualan murah raya dan juga jualan bonet kereta. Seperti anda saksikan sekarang inilah. Bersama dengan saya kita ada Puan Sabaria. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Hari ini Puan berniaga awal pukul berapa tadi dah siap sedia ni? Kita start tadi dalam pukul 7.30. 7.30 pagi. 7.30 pagi. Lagi awal kan sampai pukul 12 tengah hari betul? Ya betul. Jadi kalau dah pukul 12 tengah hari nanti nak berpindah ke tempat lain ataupun terus balik rumah? Tak, kita terus balik ofis lah. Baik, mungkin Kak Sabaria boleh kongsikan kepada penonton kita supaya yang sedang menonton yang berada di sekitar Pasir Gudang ni boleh hadir sama ke sini untuk rasai sendiri kemeriahan Jelajah Ramadan edisi ke-12 tahun 2024, majlis perasmian penutupan hari ini ya. Apa yang menarik dekat jualan murah raya hari ini? Okey, dekat sekarang ni kita ada jualan barangan peladang lah. Kita ada kambing perap, daging, ni popcorn. Puan pegang ni kita tunjukkan. Okey. Yang ni daging harimau menangis. Yang ni popcorn ayam. Okey, kita ada nugget tempura. Yang ni ayam 1 ekor lah. 1 ekor siap perap dengan rempah black pepper. Ya, peladang. Lepas tu nampaknya ada pau juga, ada minyak masak semua tu Kita ada jus. Dugaan. Ya, dugaan. Tengok ni dugaan betul. Yang kat sini pun ada ayam mentah lah. Kita ada ayam mentah. Okey, ada minyak-minyak lah. Minyak tengah promosi sekarang ni. Ya. Minyak, kopi. Kita jus-jus lah. Baik, Puan Sabaria, aktif betul ni kan. Hari ni puasa yang ke-19 Ramadan ya. Sangat aktif Puan Sabaria hari ini sebab kita akan berniaga sampai pukul 12 tengah hari saja. Jadi pastikan anda datang ke sini. Okay. Ini Puan Sabaria, kita nak tengok sebelah sana pula. Apa ada agaknya? Jom. Okey, ada nampak kerepek, yempeyek pun ada juga. Biskut raya pun ada juga. Masya Allah, comelnya. Dan bersama dengan kita sekarang ni kita ada Encik Syam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Encik Syam boleh kongsikan sedikit. Hari ini nampaknya macam biskut raya yang banyak ni kan. Adakah ini buat sendiri ataupun tolong jual? Ya, memang buat sendiri daripada saya punya rumah lah, isteri saya. Kita gunakan je nama, saya gunakan nama Alisa Bakery. So kat sini memang homemade lah. Memang orang rumah buat. Baik, boleh lihat sendiri berapa banyak biskut raya ada kat sini. Boleh datang sendiri ke sini. Baik, terima kasih Encik Syam. Dan sekarang ni kita nak beralih semula ke sana bersama dengan Munawar. Tengok dia tengah tangkap ayam ke tu? Lain macam je tu. Jom kita bersama dengan Munawar. Okey, kalau tadi Lily bersama dengan para peniaga jualan bonet kereta, sekarang ini saya cukup berbangga sebab apa? Saya bersama dengan para peserta konvoi Jelajah Ramadan untuk edisi ke-12 ini. Inilah dia. Wajah-wajah yang menjayakan Jelajah Ramadan edisi ke-12 ini. Tahniah kami ucapkan dan sepasti kita nak tahu juga apa antara pengalaman yang cukup indah yang boleh kita kongsikan sepanjang menyertai konvoi kali ini. Banyak sebenarnya. Kalau nak cerita pengalaman indah, saya rasa kawan-kawan semua kita ada banyak pengalaman. Sebenarnya Jelajah Ramadan ni kita dah masuk edisi ke-12 Jadi kita dah ada banyak pengalaman berada di merata tempat. Dan untuk edisi kali ini sebenarnya apa yang agak menyentuh perasaan kami lah bila kami menyantuni anak-anak yatim, khususnya kita melihat sendiri bagaimana dari segi kesusahan mereka dan antara sumbangan yang disampaikan yang boleh membuatkan mereka bertukar menjadi ceria di beberapa tempat yang kami singgah. Itu antara momen-momen yang akan kami ingatilah sepanjang berada dalam edisi kali ini. Wow, ini satu pengalaman yang sangat bermakna untuk setiap peserta. Kita tengok hari ini bukan sahaja para peserta lelaki, tapi kita ada juga para peserta wanita yang turut saya menjayakan program kali ini. Lily. Meriahnya kat sini. Nampak. Ini Munawar antara otai-otai DJ tau dekat RTM. Jangan main Jadi kita kena bagi ruang mereka untuk katalah. Meriah kat sini pengalaman.
Saya kena berkata ya. Tadi ayam ketupat sama-sama. Ya betul. Sekarang jadi kita bagi ketupat lah. Boleh. Ketupat yang dah siap tadi. Yang dah siap. Okey. Tampakkan ketupat tadi dah siap. Kita nak cakap siapa-siapa tadi? Nak ucap apa? Nak bagi tahu apa keunikan Jelajah Ramadan kali ini? Keunikan jelajah untuk kali ini yang menariknya kita bergabung 34 stesen di setiap tempat dengan makanan yang unik, bukan makan yang biasa-biasa ya, yang luar biasa. Yang mana yang luar biasa. Dengan bermacam-macam, jadi kita tahu di Kedah lain, di Kelantan lain, Terengganu lain, sampai di Johor pun lain. Jadi keunikan makanan, budaya masyarakat, menyantuni orang-orang yang kurang kiranya kemampuan, menjadikan kita kadang-kadang kita berasa adalah keinsafan dalam diri kita di bulan Ramadan ni. Alhamdulillah, syukur banyak pengalamannya. Wow, gitu. Pengalaman itu pastinya akan diteruskan lagi untuk edisi tahun hadapan, edisi tahun ke-13 Ya, okey. Jadi tahniah sekali lagi kita ucapkan dan terima kasih kerana menjayakan Jelajah Ramadan kali ini. Ini penggiat aktif dari Terengganu sampai ke selatan tanah air kita. Ya, sekarang ini penonton kita dah sampai pun ke hujung siaran kita lintas langsung dari Petron Bandar Sri Alam Masai, dan terima kasih kita nak ucapkan kepada para penaja utama kita iaitu Petron, kongsikan kegembiraan dengan keharmonian bersama Petron Malaysia. Dan juga tidak dilupakan Nesque juga. Pantang letak pasti habis. Betul. Dan tidak dilupakan sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada sahabat pengacara saya menemani saya sehingga ke akhirnya. Terima kasih juga dekat Munawar, juga pihak produksi sudi menjemput kita lah bukan mengajar, menjemput kita kat sini, kacau-kacau orang kat sini kan. Jadi ini sahaja perkongsian kami dari Johor, dan selepasnya kita nak kembali bersama dengan rakan kita di Angkasa Puri. InsyaAllah kita berjumpa di edisi Jelajah Ramadan yang ke-13. Assalamualaikum. Silakan Hani dan juga Irfan di Angkasa Puri. Waalaikumsalam. Meriah Munawar dengan kat sana kan? Ya, betul. Seronok dengan walaupun pengisian itu macam lebih kurang sejam tadi kan, tapi padat dengan aktiviti yang dilangsungkan. Betul. Termasuk juga matlamat utama menerusi program Jelajah Ramadan ini adalah untuk menyantuni mereka yang memerlukan. Dan masa yang sama juga melihat kepada kebudayaan setiap negeri yang disinggah. Seluruh negara pun selesai dan berakhir di Johor. Ya, kalau kita boleh kongsikan permulaannya adalah di Terengganu, dia boleh dilancarkan di sana dan telah jelajah ke seluruh pelosok Malaysia dan berakhirnya pada hari ini di Masai Johor. Ya, betul.